Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dengan limpah rahmatnya. Pagi ini kita sambung tadabbur kita surah Yusuf lagi, ayat yang ke-43, muka surat 240. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. Dan raja berkata, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor lembu betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lain yang kering. Jadi dalam bahagian ini Allah SWT menyebut kepada kita mimpi raja. Raja di Mesir pada waktu itu bermimpi, dan mimpi itu menyebabkan dia rasa gelisah, tidak tenang, dan dia menganggap apa yang dilihat dalam mimpi itu adalah satu benda yang penting dan perlu kepada ahli dia, orang tertentu, pembesar-pembesar dia, ahli mesyuarat dia memberi tafsiran. Dalam ayat yang lalu, dalam kumpulan ayat yang terdahulu, Allah SWT cerita kepada kita tentang keadaan Nabi Yusuf AS dalam penjara. Walaupun tidak bersalah, Nabi Yusuf tetap berada dalam penjara dengan melaksanakan tugas dakwah. Antara orang yang dia dakwahnya itu 2 pemuda, yang mana mereka berdua mengalami mimpi, dan Nabi Yusuf memberi takbir kepada mimpi mereka tu. Dan salah seorang itu selamat daripada penjara, daripada hukuman, dan Nabi Yusuf pesan kepada dia tu supaya sebut kepada raja tentang kedudukan dia ni yang telah dipenjara tanpa kesalahan yang dia lakukan. Jadi Allah SWT, jadi pemuda yang selamat tadi, dia telah lupa pesanan Nabi Yusuf AS supaya cerita keadaan Yusuf kepada raja, dan dengan hikmah, dengan izin Allah SWT, Allah SWT masih nak supaya Nabi Yusuf tu berada dalam penjara, dan Allah SWT nak jadikan ada asbab untuk Nabi Yusuf keluar daripada penjara. Itu Allah SWT memberi mimpi kepada raja ni. Jadi raja ni bermimpi dengan mimpi yang pelik. Pelik tu kerana apa? Kerana raja tu melihat 7 ekor lembu yang gemuk telah dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Jadi itu keadaan yang pelik bagi dia. Maka dia pun ceritalah mimpi dia ni kepada al-malak dia, maknanya ahli-ahli mesyuarat dia, untuk mendapat tafsiran. Jadi dia kata, ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya. Wahai pembesar-pembesar ataupun wahai ahli-ahli mesyuarat. Jadi kalimah mala'a ni, al-mala' itu dengan makna orang-orang yang memenuhi majlis yang penting. Satu lagi makna al-malak ni maknanya orang-orang yang dipandang mulia.
Maknanya orang lain tu memandang mereka dengan hormat, pandai dengan sepenuh mata, tidak kata pandai dengan sebelah mata. Jadi raja ni dia minta pandangnya daripada pembesar-pembesar dia, ahli mesyuarat dia. Dan ahli tafsir dia menyebut kepada kita, umpamanya Ibnu Ashur, dia menyebut kepada kita bahawa Raja Mesir pada ketika ini bukanlah Fir'aun. Sebab perkataan yang Allah SWT guna di sini, waqala al-malik. Al-malik ni maknanya raja. Jadi gelaran kepada raja, kalau raja tu raja pupuk Kibti, Mesir Kibti, maka gelaran dia tu adalah Fir'aun, seperti mana yang kita baca dalam kisah Nabi Musa AS, kisah Bani Israel. Disebutkan Raja Mesir pada waktu itu adalah Fir'aun. Fir'aun tu gelaran raja lah, kalau kita sultan. Jadi kata Ibnu Ashur, bila mana Allah SWT menyebut di sini Al-Malik, mana raja ni bukan raja Kibti, tapi ini raja Hyksos, yang mana mereka ni terdiri daripada pokok Kanaan, masih lagi berbahasa Arab. Itu pendapat ramai di kalangan ahli tafsir. Jadi kita nak beritahu di sini bahawa penggunaan kalimah Al-Malik dan Fir'aun itu berbeza. Jadi melalui itulah Allah SWT nak bezakan antara zaman pemerintahan ataupun siapakah yang memerintah pada waktu itu, iaitu zaman Nabi Yusuf AS tu belum lagi pemerintah Fir'aun, pupuk Kibti, tidak. Itu lepas daripada itu. Jadi dia kata, aftuni, beritahu kepada aku maknanya, jelaskan kepada aku makna mimpi aku ni, sekiranya engkau semua, jika kamu semua mampu mentadbir mimpi. Jadi pembesar-pembesar tu jawab, qalu adghathu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Mereka berkata, apa yang kamu lihat dalam mimpi kamu tu, itu adalah mimpi kosong ataupun mimpi yang bercelaru, mimpi yang bercampur aduk, bercampur bau. Maknanya ada benda karut yang dilihat dalam mimpi. Maknanya mimpi tu bukan mimpi yang penting. Mana tu aku tak secara lah. Adghathu ahlam tu maknanya benda-benda yang tidak penting. Dia daripada perkataan dighs. Dighs ni maknanya segumpal, jerami yang kering, jerami yang tangkai padi, tangkai gandum, ya macam-macam lah. Kalau kita katakan rebor, mana benda-benda yang tidak penting. Jadi pembesar-pembesar ni, dia kata kepada raja, itu adalah adghathu ahlam, mainan mimpi, mimpi yang kosong, mimpi yang bercelaru, mimpi yang tidak penting, mana tidak perlu diberi perhatian, maka kami tidak akan memberi ta'bir. Tak perlu kepada kita ni memberi perhatian pada mimpi lagu ni, kerana mimpi yang tidak ada makna. Dan mereka tu kata, wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin, dan kami ni tidak pandai nak mentafsirkan mimpi-mimpi seperti ni. Yani wa ma nahnu bi ta'wili adghasil ahlam bi'alimin, kita ni tak pandai nak menafsirkan mimpi karut seperti ni. Maknanya mimpi karut ni bukan urusan kami, tak pandai dengan kedudukan kami untuk menafsirkan mimpi seperti ni. Jadi apa yang kita boleh faham daripada jawapan al-malak, pembesar-pembesar ni terhadap raja, kita boleh nampak bahawa mereka ni tidak ada kelayakan untuk menafsirkan mimpi. Bila mana mereka tu tidak ada kelayakan untuk menafsirkan mimpi, maka mereka tu menasihati raja supaya jangan peduli tentang mimpi yang dilihat tu. Sedangkan bagi raja mimpi ni penting.
Sebab biasanya bila mimpi itu penting, seseorang itu akan rasa gelisah, akan teringat, akan nampak sesuatu yang mungkin ada tafsir di sebalik mimpi ni. Bukan sekadar mimpi kita pergi situ pergi sini, tak. Mimpi kena ambak ke rimau ke hatu, tidak. Ini adalah mimpi yang benar-benar jelas, melekat dalam fikiran dia tu, dan itu terdapat banyak simbol, banyak isyarat. Maka sebab itulah raja tu mementingkan mimpi ni. Kemudian bila diceritakan mimpi ni kepada tidak orang yang layak, maka tafsiran yang buruk akan berlaku, dan akan berlaku juga pada realitinya benda yang tidak baik. Jadi oleh kerana pembesar-pembesar ni dia nak jaga kedudukan mereka, maka mereka mengatakan bahawa ini adalah mainan tidur, dan kita tak pandai nak tafsir jenis mimpi lagu ni. Kalau mimpi penting-penting tu kita pandai. Jadi seolah-olah pembesar-pembesar tu dia nak tutup kelemahan mereka kerana tidak dapat menafsirkan mimpi tadi. Wa qala alladhi naja minhuma wa dzakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilun. Jadi setelah daripada malak tadi tidak mampu nak menafsirkan mimpi, maka berkatalah orang yang selamat dari kalangan mereka berdua. Mana dua orang yang masuk penjara bersama dengan Nabi Yusuf AS. Salah seorang itu ia selamat daripada dihukum. Bermimpi itu, inni a'siru khamra, aku bermimpi aku ni memerah arak, dan dia tu dapat keluar, dan kepada dialah Nabi Yusuf tu pesan supaya kamu bercakap dengan raja tentang kedudukan aku ni macam mana, biar dia semok balik kes diri aku ni. Jadi pemuda tu berkata, setelah mana wadakara ba'da ummah, setelah mana dia ingat setelah daripada beberapa ketika lama dah dia keluar daripada penjara, mari mimpi ni kepada raja, dan dia mendapat tahu bahawa raja bermimpi dengan satu benda yang pelik, dan dia teringat bahawa dalam penjara ni ada seorang yang begitu mahir yang telah menafsirkan mimpi untuk dia, sehingga tafsiran mimpi itu menyebabkan dia dapat keluar daripada penjara. Jadi pemuda ni kata, ana unabbiukum bi ta'wili, aku akan ceritakan kepada kamu takwilan mimpi ni. Mana dia kata pada raja. Jadi di sini dia kata aku akan ceritakan kepada kamu, dia tak kata ana uftikum. Sebab kalau dia ingat ni Nabi Yusuf ada dalam penjara, dan dia nak pergi berjumpa dengan Nabi Yusuf AS, dan dia akan minta pandangan daripada Nabi Yusuf, barulah dia akan pergi berjumpa dengan raja untuk memberitahu takwilan. Jadi dia pun kata fa arsilun, hantarkanlah aku ni, yang ni pergi menemui Yusuf dalam penjara. Dalam ayat ni kita baca Allah SWT tidak menyebut bahawa pemuda ni kata hantar aku ke penjara, aku nak bertemu dengan Yusuf. Maksudnya dia sebut secara tepat, secara terperinci tentang Nabi Yusuf, tidak. Sebab apa? Sebab dia nak pergi sendiri. Jadi kalau dia sebut kepada raja nama sekian-sekian dah, jadi mungkin raja tak hantar dia. Jadi dia beritahu di sini, hantar aku untuk ke penjara, dan aku akan bertemu dengan orang tersebut. Jadi dia tidak sebut kepada raja tentang Yusuf AS tu. Kemudian bila pergi bertemu dengan Nabi Yusuf AS, maka pemuda tu kata, Yusuf wa ayyuhas siddiq, wahai Yusuf, seorang yang benar. Mana dia pergi sendiri supaya raja tidak hantar orang lain, dan dia menemui Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf mengenali diri dia. Maka dia pun berkata, wahai Yusuf yang benar. Maknanya dia beritahu sebagai pengakuan daripada diri dia bahawa Yusuf ni seorang yang benar. Sebelum dia ketika berada dalam penjara tetap bersifat dengan benar. Maknanya Nabi Yusuf AS ni tidak bersalah
dalam penjara, aftina fi sab'i baqaratin siman, beritahu kepada kami, tafsirkanlah kepada kami tentang mimpi yang dilihat oleh raja ni, iaitu 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh yakuluhun nasabun ijaf, yang dimakan oleh 7 ekor yang kurus, wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat, dan juga 7 tangkai yang hijau yang segar, dan beberapa tangkai yang kering. Supaya apa? La'alli arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamun, supaya aku dapat kembali kepada orang ramai, kepada rakyat jelata ni, dengan membawa tafsiran mimpi ini, supaya mereka dapat mengetahui. Maka Nabi Yusuf alaihissalam pun menjawab, qala tazra'una sab'a sinina da'aba, maka hendaklah kamu menanam bercucuk tanam selama 7 tahun berturut-turut, yang ini seperti mana biasa. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam di sini dia tidak menafsirkan mimpi itu. Allah Ta'ala tidak menukilkan tafsiran mimpi Nabi Yusuf, tetapi Allah SWT menyebut tindakan daripada mimpi. Maknanya mimpi itu bila dilihat oleh seseorang dan benda itu penting dan dia beritahu kepada ahli dia, maka ahli ni 2 perkara perlu dia buat. Yang pertama, dia menafsirkan mimpi itu, dan yang kedua, dia kena memberitahu langkah-langkah. Bila akan datang mimpi itu akan berlaku begini-begini, maka apa tindakan kita. Jadi kalau kita mimpi saja dan tidak ada tindakan yang kita nak buat, maka berarti kita tunggu sajalah apa yang akan berlaku. Mana tidak ada langkah usaha, langkah pencegahan. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam di sini menjawab takwilan mimpi, dan dia memberi nasihat, pesanan yang penting kepada raja. Sebab bila raja nampak mimpi ni benda yang penting, maka perlu ada tindakan yang penting. Tambah pula yang bermimpi ni raja, bukan orang biasa. Kalau orang biasa tu maknanya dia itu adalah benda yang tidak sebesar dengan apa yang dilihat oleh raja. Kerana apa? Kerana atas kapasiti raja tu, maka di bawah dia tu ada rakyat, ada negara. Jadi oleh kerana mimpi ni mimpi seorang raja, maka Nabi Yusuf alaihissalam memberi nasihat, memberi pandangan, arahan kepada ahli mesyuarat, ahlul halli wal aqdi pada waktu itu. Maka Nabi Yusuf kata, kamu hendaklah tanam selama 7 tahun seperti mana biasa, berturut-turut. Maknanya dalam keadaan negara masih lagi makmur, dalam keadaan air banyak, dalam keadaan tenaga cukup, cuaca pun masih lagi molek, maka kegiatan ekonomi hendaklah ditingkatkan seperti mana biasa, selama 7 tahun berturut-turut. Fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun, apa-apa yang kamu tuai daripada hasilnya hendaklah kamu biarkan ianya berada di tangkai, kecuali sedikit saja hak kamu makan. Maknanya dalam keadaan 7 tahun yang pertama ni kamu tanam dulu, tetapi hendaklah banyak membuat simpanan. Simpan tu bersama dengan tangkai, maknanya tidaklah kata dileraikan biji itu daripada tangkai dia, simpan lagu tu supaya lebih tahan lama, kecuali sedikit saja untuk kamu makan. Maknanya kamu boleh ceraikan biji itu daripada tangkai dia untuk hak kamu nak makan lah ni. Maknanya nasihat Nabi Yusuf alaihissalam pada tahun kemakmuran ni, kamu naklah berjimat cumak, jangan boros. Kena fikir apakah yang dikatakan 7 tahun, apakah yang diisyaratkan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Jadi seolah-olah lembu yang gemuk tu mana 7 tahun yang makmur.
7 tahun yang makmur, masih lagi ada air, hujan masih lagi turun, air banyak dapat menyirami tanaman, maka tahun tu hasil yang banyak, kena cermak, kena sifat. Mana guna tu hak mana yang perlu, kerana 7 tahun akan datang, itu maksud dia 7 tahun akan datang akan berlaku kemarau. Itulah yang diisyaratkan oleh 7 ekor lembu yang kurus. 7 ekor lembu yang kurus tu isyarat kepada tahun-tahun yang akan berlaku kemarau, hujan tak turun, sungai kering. Jadi hendaklah kamu pada setiap tahun dalam tempoh 7 tahun tadi kamu bersederhana, kena simpan molek untuk 7 tahun akan datang. 7 tahun ia penuh makmur, hasil tanaman itu maka hak mana perlu keperluan saja, dan selebihnya simpan untuk 7 tahun akan datang. Thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidad ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kemudian selepas daripada tu, maknanya kemudian selepas daripada 7 tahun yang makmur tadi, akan datang 7 tahun yang sukar. Akan datang pula 7 tahun yang sukar, makna 7 tahun kemarau. Itu apa yang dilihat sebagai lembu yang kurus, yang menghabiskan apa yang kamu simpan. Maknanya kamu makanlah hak mana kamu simpan. Maknanya tahun pertama kemarau tadi kamu makanlah simpanan hak kamu simpan pada tahun pertama yang makmur tu. Tahun kedua kemarau kamu makan pula hasil tanaman hak kamu simpan pada tahun yang kedua yang makmur tu. Sampailah cukup 7 tahun. Jadi kamu berguna dengan berhemah illa qalilan mimma tusinun, kecuali apa yang kamu simpan. Mana kamu simpan kena simpan juga. Benih biji tu untuk benih, untuk wak nanai pula, untuk tabur benih. Mana kena mengambil kira banyak perkara. Maknanya hak kamu simpan tu kamu makan, dan kamu kena kira juga untuk kamu jadikan sebagai benih. Kalau kita orang nega kak, boleh nampak lah kalau kita tahun pertama tu mula-mula pakai Mazda buruk dah, Mazda wahulu, tiba-tiba tahun kedua tu tukar pakai helak besar tu. Jadi makan modal lagu tu. Jadi keuntungan tu kena simpan dulu. Tak boleh nak guna untuk beli benda-benda yang tidak penting. Tahun pertama nego nak melancung dah, tak erat. Jadi kena ada perancangan yang molek. Ni hak peringkat negara. Peringkat negara lebih besar lagi, lebih penting lagi. Jadi ada tangkai yang kamu simpan untuk kamu makan. Kamu makan daripada tangkai tersebut, dan ada tangkai yang kamu simpan untuk dijadikan sebagai benih untuk tanaman akan datang. Thumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Kemudian lepas pada itulah akan mari satu tahun, mana tahun yang ke 15. Lama ni. Mana 7 tahun yang makmur, cucuk tanah, buat simpanan yang secukupnya untuk menghadapi 7 tahun yang kemarau. Cukup 14 tahun ni, habis 7 tahun kemarau tu, dia akan mari satu tahun. Amun fihi yughathun nas, tahun yang mana manusia tu mendapat hujan. Yang ni tahun yang ke-15. Maknanya Nabi Yusuf AS membuat tafsir untuk raja dan negara pada waktu tu untuk tempoh 15 tahun. Jadi kalau kita tak mimpi pun, seorang pemerintah tu dia kena buat rancangan jangka masa pendek, jangka masa panjang. Jangka masa panjang ni sehinggalah kepada 15 tahun. Macam setengah negara buat lah. Panggil kapsul tu, dia tanda kapsul gapo. Maknanya tahun ni dia buat rancangan gini sikit-sikit, dia akan tengok balik hasil dia tu macam mana.
Jadi hujan akan mari dengan lebat, wa fihi ya'sirun, dan mereka tu akan menikmati kemakmuran, kemewahan, dan mereka dapat memerah. Mereka memerah ni setengah ahli tafsir sebut memerah harga daripada tamar tu. Jadi di sini Allah SWT tidak menyebut perah tu perah gapo. Wa fihi ya'sirun. Walaupun dalam ayat sebelum pada ni ada menyebut memerah tu memerah arak daripada anggur. Jadi benda yang diperah ni bukan semestinya, tidak semestinya arak. Apa-apa sahaja yang boleh diperah, di press, di ekstrak, macam zaitun, daripada buah zaitun keluar minyak zaitun, daripada anggur tu ada yang buat arak, ada boleh buat cuka, ada boleh dibuat jus, begitu juga daripada tebu yang ditanam boleh diperah, diperah ambil gula, daripada kalau orang Arab ni lenga, bijak, penting bagi dia. Dan betul panggil tahini tu, tahini, bijak tu diambil untuk dibuat minyak. Orang kita ni tak itu mana lenga ni, tapi dia betul dia perah untuk buat minyak. Begitu juga daripada macam-macam buah. Jadi nak ceritanya tahun yang ke-15 ni bila dapat hujan lepas daripada kemarau, itu adalah tahun yang makmur dan kamu akan mendapat rezeki. Sehingga buah-buah tu kamu boleh perah dia, ambil minyak dia dan boleh simpan, boleh jual. Jadi ini adalah tafsiran mimpi yang dibuat oleh Nabi Yusuf AS. Sesuailah dengan ilmu takbir mimpi yang diajar oleh Allah SWT. Zalika mimma 'allamani rabbi. Dalam ayat sebelum ni kita baca, zalika mimma 'allamani rabbi, itu adalah sebahagian daripada ilmu yang Allah SWT ajarkan kepada aku. Iaitu dalam ayat 37 yang kita baca baru ni. Kemudian pemuda tadi dia ceritalah kepada raja tadi takbir mimpi dan juga nasihat yang diberikan oleh Yusuf AS. Maka raja tu rasa kagum. Maknanya ia memberi takwilan mimpi ni orang hebat-hebat, orang hebat sungguh ni. Ia dapat memberi tafsiran mimpi kepada aku ni, maknanya sedikit sebanyak kegelisahan aku, kerusungan aku ni hilang. Sebab nampak jelas kepada aku tafsiran mimpi dan pelan tindakan yang perlu dibuat aku sebagai raja ni. Maka raja ni dia kagum. Maknanya ahli-ahli mesyuarat ada malak ni dah. Mana tidak dapat menandingi Yusuf ni. Seorang, kita kata seorang bandar yang berada dalam penjara. Kalau banding dengan sikap menteri-menteri dia tu, jadi menteri dia kata ni mimpi karut rasa cara. Itu menampakkan pembesar-pembesar itu tidak ada kelayakan untuk memberi tafsiran. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bila orang tu tidak ahli tauhid, tidak berada di atas agama tauhid, takwilan mimpi mereka tu mungkin berasaskan kepada ahli nujum. Dia pergi tanya ahli nujum ataupun dia mandar sendiri. Tetapi Nabi Yusuf AS ni, dia telah diajar oleh Allah SWT tentang mimpi, dan mimpi dia tu adalah dia sendiri mengalami mimpi, dan tafsiran mimpi dia tu adalah tafsiran yang baik-baik. Jadi raja yang kagum kepadanya itu berkata, waqala al-maliku tuni bih. Maka raja pun berkata, hendaklah kamu bawa Yusuf AS tu dari penjara, bawa dia mari menghadap aku. Jadi ahli tafsir kata, pada ketika ni raja tu nak memberi keampunan kepada dia dengan keluarkan dia dalam penjara untuk diberikan kedudukan. Falamma ja'ahu rasulu qala larji' ila rabbik. Bila mana utusan raja telah datang membawa amanat raja ni kepada Nabi Yusuf AS,
Nabi Yusuf kata, qala irji' ila rabbik, kamu baliklah memberitahu kepada raja kamu bahawa aku tak boleh keluar. Aku tak boleh keluar lagi daripada penjara. Kamu tanya dahulu, fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun. Kamu tanyalah apa hal, apa cerita wanita-wanita yang telah melukakan tangan-tangan mereka. Inna rabbi bikaidihin alim. Sesungguhnya Tuhan aku ni dia lebih mengetahui tentang tipu daya mereka itu. Jadi Nabi Yusuf AS dia tak mahu keluar dalam penjara ni dengan sebab pengampunan, walaupun pengampunan itu pengampunan diraja. Asli. Sebab apa? Sebab dia masuk penjara kerana dizalimi. Al-Aziz tu tahu, orang istana Al-Aziz tu tahu bahawa Yusuf ni tidak bersalah berdasarkan kepada penyaksian daripada saksi tu. Semua tu tahu bahawa Nabi Yusuf AS tidak bersalah. Cuma mereka nak jaga kedudukan mereka, mereka memenjarakan Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf ni minta supaya kes ni dibuka semula, dibicarakan semula. Orang yang terlibat dengan dia masuk dalam penjara ni taklah dipanggil. Itu wanita-wanita yang menjadi tetamu kepada bini Al-Aziz itu, yang mana mereka telah melukakan tangan mereka tu. Kamu kena ambil keterangan daripada mereka. Kenapa? Kerana mereka ni ada helah juga, ada terlibat sama juga yang menyebabkan aku ni terpenjara. Kemudian raja ni, oleh kerana dia begitu kagum, begitu hormat kepada Yusuf AS, maka dia pun memberi perhatian lah kepada arahan daripada Yusuf AS ini. Maka raja pun kata, qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusuf an nafsih. Apa cerita, apa hal kamu ini ketika mana kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya. Jadi raja ni tanya, apa sebab ia menyebabkan kamu ni goda Yusuf. Tapi kalau kita tengok dalam cerita Nabi Yusuf, Nabi Yusuf kata, kamu tanyalah tentang wanita yang melukakan tangan mereka. Nabi Yusuf kata, kamu tanyalah tentang wanita yang goda aku. Tidak. Maknanya Nabi Yusuf ni seboleh-bolehnya nak jaga maruah seorang wanita, kumpulan wanita ni. Dia tak sebut kesalahan mereka tu nak goda Yusuf, tapi dia sebut wanita yang melukakan tangan mereka. Tapi raja ni, oleh kerana dia nak bicara tentang kes ni, maka dia sebutlah, kamu yang goda Yusuf tu apa? Apa hal kamu ni ya rawatun Yusuf, kamu goda untuk menundukkan Yusuf ni. Jadi mereka semua pun jawab, qulna hasya lillah, maha suci Allah, ma alimna alaihi min su. Yusuf ni adalah seorang yang baik, kami tidak tahu sebarang kejahatan dalam diri dia. Maknanya Yusuf ni walaupun digoda, dia tetap menjaga maruah diri dia, menjaga diri dia daripada terjerumus dalam benda-benda yang tidak baik. Dan pada waktu tu qalat imra'atul aziz, maka berkatalah isteri Al-Aziz, al-ana hashasal haqq, sekarang ni jelas mana yang benar, mana yang batil. Maknanya cerita yang sebenar ni semua tahu. Jadi selama ni hak tahu cerita benarnya orang dalam istana Aziz. Sekarang ni oleh kerana Yusuf ni orang kenal dah. Orang kata macam mana Yusuf yang bijak ni dia duduk dalam penjara. Dah. Jadi orang pakat kecek dah. Macam mana orang yang bijak, orang yang berjuru, orang yang benar ni duduk dalam penjara. Alim ni dapat mentadbirkan mimpi. Mana dia sepatutnya duduk bersama dengan pembesar-pembesar raja. Jadi macam mana dia boleh duduk dalam penjara bersama dengan penjahat. Jadi pada ketika itulah jelas kepada semua, maknanya
kata bini Al-Aziz sekarang ni semua jelas. Mana raja pun tahu, pembesar-pembesar pun tahu sebab apa Yusuf masuk dalam penjara. Maka sekali lagi bini Al-Aziz ni membuat pengakuan. Sebelum ni dia buat pengakuan di hadapan wanita-wanita yang melukai tangan mereka. Sekarang ni dia buat pengakuan di hadapan raja dalam majlis pembicaraan buka kes mula ni tentang pemenjaraan Nabi Yusuf AS. Dia kata ana rawatuhu an nafsih, akulah yang menggoda Yusuf untuk dirinya itu. Wa innahu laminas sadiqin, sebenarnya Yusuf itu daripada orang yang benar. Mana dia orang yang jujur, orang yang baik, orang yang benar, tidak berdusta, dan dia tidak bersalah. Akulah sebenarnya ia menggoda dia. Zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Yang demikian itu supaya dia mengetahui bahawa aku tidak pernah mengkhianatinya itu dari belakang. Kalau kadang dia tak ada. Zalika liya'lama anni, dan demikian itu supaya diketahui bahawa aku tidak pernah mengkhianatinya ketika ketiadaannya. Jadi dalam menghuraikan ayat ni, kemarin kali tafsir kata ini adalah kata-kata Nabi Yusuf AS. Ini adalah kata-kata Yusuf AS. Kalau kita terima tafsiran ni, mana Nabi Yusuf kata dengan mencelah, ini semua untuk diketahui bahawa aku ni tidak pernah mengkhianati Al-Aziz. Aku ni jaga diri aku seorang yang amanah, tidak membalas kebaikan Al-Aziz dengan kejahatan. Jadi aku ni seorang yang jujur. Tetapi kalau kita perhati molek, yang lebih sesuainya ini adalah kata-kata bini Al-Aziz, Zulaikha. Itu hak lebih tepatnya. Kenapa? Kerana dia adalah sambungnya daripada ayat 51 tu. Wa innahu laminas sadiqin, zalika, selalu. Zalika liya'lama anni. Maknanya percakapan Imratul Aziz ni tak habis lagi. Belum habis lagi. Wa innahu laminas sadiqin itu ada lagi. Zalika liya'lama anni. Jadi kalau kita ambil tafsir bahawa ini adalah kata-kata Zulaikha, jadi dengan keterangan pengakuan daripada perempuan-perempuan yang mengatakan bahawa mereka lah yang menggoda Yusuf orang yang baik. Begitu juga pengakuan daripada Zulaikha ni bahawa dia sahaja yang goda, dan Yusuf ni seorang baik, tidak terpikat pun, tidak tergoda pun. Jadi dengan begitu aku tidaklah berlaku curang, berlaku jahat kepada Al-Aziz di belakang dia. Maknanya bila Yusuf menolak ajakan aku, Yusuf tu tolak ajakan aku, jadi tidak berlakulah benda yang dikatakan pengkhianatan, perzinaan. Kerana Nabi Yusuf tolak, aku tidak terlibat. Cuma kesalahan aku tu setakat goda dia, tu je. Lebih daripada tu tidak. Jadi pada ketika ni Imratul Aziz nak cerita Yusuf tidak bersalah dan dia tidak terlibat dengan kejahatan yang mana boleh menyebabkan dia berlaku khianat terhadap suaminya Al-Aziz. Wa anna Allah la yahdi kaidal khainin, dan Allah SWT tidak akan memberi pimpinan, maknanya Allah Taala tidak akan menjayakan tipu helah orang-orang yang khianat. Mana kalaulah aku mengkhianati Al-Aziz ni dengan berlaku curang terhadap dia, maka akan terdedah. Tak lama ni akan terdedah kejahatan diri aku ni. Dan Al-Aziz pun tahu bahawa bini dia tu seorang yang tidak terlibat dengan kejahatan. Jadi keadaan itu berlaku dengan molek. Yang ni Yusuf berada dalam penjara, dia tidak buat cerita pun
bahawa Yusuf ni seorang yang buruk, semata-mata untuk menjaga diri dia. Kalau dia buat helah lagu tu, tak, maknanya Yusuf duduk dalam penjara, dia duduk dalam istana selamat, kalau dia sengaja nak memenjarakan Yusuf, nak buruk Nabi Yusuf, tentu Imratul Aziz ni tak lama akan dihukum juga. Tapi oleh kerana tidak berlaku apa yang dia cita-citakan, maka keadaan berlaku dengan tidak ada siapa pun yang mengungkit cerita ni, cerita sebab apa Yusuf masuk dalam penjara, dan tidak orang tak nampak ada pergolakan, ada sesuatu yang telah berlaku dalam istana. Begitu juga wanita-wanita yang telah melukakan tangan mereka itu. Jadi kalau kita nak kata ini ucapan zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib ni sebagai kata-kata Nabi Yusuf AS ni tak tepat. Selain daripada cerita ni nampak bersambung, ayat 51-52 ni nampak bersambung, kalau kita perhati molek, tadabbur molek, ini adalah perbicaraan kes yang mana raja panggil wanita-wanita yang melukakan tangan mereka, dia panggil Zulaikha. Jadi pada waktu ni Nabi Yusuf duduk mana? Adakah Nabi Yusuf dalam penjara? Tak ada. Nabi Yusuf duduk dalam penjara. Apakah Nabi Yusuf berada di hadapan raja dalam mahkamah tu kita kata? Tidak. Nabi Yusuf masih lagi berada dalam penjara. Sebab tak cerita lagi kepada kita Yusuf ni pergi kepada raja. Sebab dia buat syarat. Nabi Yusuf buat syarat, aku nak keluar daripada penjara ni setelah aku ni terbukti semua pihak tahu bahawa aku tidak bersalah. Sekarang ni baru perbicaraan. Jadi Yusuf masih lagi berada dalam penjara. Jadi dalam kalau kita perhati ayat ni, dalam majlis ni tak ada Nabi Yusuf AS. Dan kalau kata ini sebagai kata-kata Nabi Yusuf, tidak perlu untuk Nabi Yusuf kata aku ni tidak bersalah, tidak mengkhianati Al-Aziz. Sebab Al-Aziz tahu dah bahawa Yusuf ni orang juru. Sebab itulah Yusuf, Al-Aziz kata kepada Nabi Yusuf dalam ayat 29, wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khati'in. Adalah kamu wahai isteri aku beristighfar kerana kesalahan kamu, kerana kamu tergolong daripada orang-orang yang buat silap. Maknanya hak silap Zulaikha, bukan Yusuf. Jadi tidak timbul bahawa ini adalah kata-kata Yusuf AS, tetapi lebih kepada kata-kata Imratul Aziz. Kemudian ayat berikut ni, bila kita kata zalika liya'lama anni lam akhun bil ghaib, ini kata-kata Zulaikha. Maka begitu juga ayat seterusnya, wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Aku tidaklah mengatakan diri aku ni bebas daripada kesalahan. Maknanya kalau kita kata ni kata-kata Zulaikha mengaku lepas daripada dia kata aku tidak khianat kepada suami aku, tetapi tidak bererti aku ni bebas daripada kesalahan. Ada kesalahan tu. Maknanya percubaan dia untuk goda Yusuf tu tetap diakui sebagai kesalahan, dan tidaklah siapa dia khianat kepada suami dia. Cuma adalah buah tu. Sebagai seorang manusia, ia tidak terlepas daripada kesalahan. Aku tidaklah membersihkan diri aku ni daripada kesilapan. Maknanya orang tu nak kata aku ni tak ada telitah pun nak buat jahat, tu tak mengarut, tak mungkin. Sebab keinginan untuk buat jahat tu ada dalam diri manusia. Maka sebab itulah dia tidak boleh menganggap dirinya itu sebagai suci. Kerana apa? Innan nafsa la ammaratun bisu. Kerana sesungguhnya jiwa itu, mana jiwa manusia, benar-benar mengajaknya, menyuruhnya buat jahat. Maknanya jiwa manusia ni kalau dikuasai oleh waswah daripada syaitan, godaan syaitan, maka dia akan nak buat pada kejahatan. Dan tiap-tiap manusia ni dia ada godaan syahwat tu. Jadi sebagai seorang manusia, dia memanglah ada kesalahan yang dia nak buat, walaupun dia tak buat.
Jadi ini juga menunjukkan kepada kita bahawa kata-kata ni adalah kata-kata Zulaikha. Mana seolah-olah dia nak memberi alasan. Maaflah, kita moga-moga juga ada juga keinginan buat jahat. Cuma tak dapat. Mujur, Yusuf tu tidak tergoda. Jadi sebagai manusia ada keinginan untuk melakukan maksiat kerana ada kecenderungan syahwat. Illa ma rahima rabbi. Tapi ada orang, kecuali orang yang Allah Ta'ala merahmatinya. Maknanya nafsu ataupun diri yang dirahmati oleh Tuhanku, mana dia akan bebas daripada nak buat kejahatan. Maknanya hak dia jumpa dalam hidup dia Yusuf lah. Orang yang Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala merahmati, dia tidak ada keinginan untuk melakukan kejahatan walaupun digoda. Inna rabbi ghafurur rahim. Dan Tuhan aku ni benar-benar pengampun, lagi maha menyayangi dengan menerima taubat. Maknanya dia mengakui bahawa kesalahan dia ada melakukan godaan terhadap Yusuf tu, maka Allah SWT menerima taubat hambanya yang bertaubat. Jadi di situ dia menyatakan bahawa Nabi Yusuf AS mendapat rahmat yang besar kerana dia tidak cenderung untuk melakukan kejahatan, dan dia pernah ada telitah nak wajah ni, itu kerana kelemahan diri dia. Kerana apa? Kerana khuliqal insanu dha'ifa, wa khuliqal insanu dha'ifa, kerana sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan yang begitu lemah. Maknanya mudah kalah kepada syahwat. Walaupun manusia ni ada akal, walaupun dalam hati manusia tu ada benci pada maksiat, tetapi manusia yang lemah ni ada juga yang kalah kepada syahwat. Kemudian bahagian ayat berikut ni lah barulah cerita tentang pertemuan raja dengan Yusuf AS. Ni kita kata dialog raja dengan Yusuf ni baru ada. Tadi tu majlis perbicaraan wanita dengan raja. Hak bahagian berikut ni, waqala al-maliku tuni bihi. Raja pun berkata, bawakanlah Yusuf tu kepada aku. Maknanya Yusuf tak ada lagi. Jadi lepas daripada inilah berlaku dialog. Raja nak memilih Yusuf AS ni untuk tugas yang penting, kerana jasa dia dalam memberi takbir mimpi, dan terbukti dia tidak bersalah. Maknanya jelas daripada kenyataan wanita-wanita tadi bahawa Yusuf tidak bersalah. Maka pada ketika itu tak timbul pengampunan diraja, kerana pengampunan diraja itu hanya diberikan pada orang yang benar-benar bersalah. Nabi Yusuf tidak bersalah. Jadi hikmah di sini Allah SWT nak supaya Nabi Yusuf AS ni sabar berada dalam penjara. Dia keluar tu dengan dibicarakan kes mula kes dia, dan terbukti dia tidak bersalah. Tidak kata dia keluar dengan cepat dengan mendapat pengampunan diraja. Kalau kata keluar dengan pengampunan diraja, tetap dikira sebagai orang bersalah. Mujur tu raja ampun. Jadi hak Allah Ta'ala nak daripada Nabi Yusuf ni, dia keluar dalam keadaan tidak bersalah, dan terus mendapat jawatan yang penting dalam kerajaan pada waktu itu. Jadi sambungan dia tu insya-Allah kita akan tengok pada minggu akan datang. Setakat itu saja apa yang baik dari Allah SWT, salah dan silap daripada kelemahan diri hamba. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.